Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para jemaah muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia sama-sama kita dapat bertemu dan berkumpul pada malam yang penuh barakah, malam yang mulia, untuk sama-sama kita mengambil manfaat dan istifadah daripada sebuah acara perkongsian ilmu dan juga perkongsian maklumat dan pengalaman daripada ahli panel kita pada malam ini. Saya yakin anda sekalian sedia maklum bahawa hari ini merupakan satu acara forum yang dinamakan Bicara Masyarakat. Ilmu disanjungi, nilai dipegangi, keluarga dilindungi. Jadi di antara perkara yang kita ingin membincangkan ini adalah spesifik khususnya mengenai cabaran keluarga masa kini yang dihadapi sekarang ini, khususnya menghadapi cabaran pemikiran, budaya dan juga pengaruh kehidupan seksual alternatif, seperti golongan orang-orang yang lebih cenderung kepada hubungan sesama jenis dan sebagainya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita sangat berbesar hati dapat ditemukan jodoh dengan kedua-dua ahli panel kita yang tidak asing lagi. Nak dapatkan timing susah Jadi hari ini insya-Allah dapatlah jodoh kita bersama mereka untuk mereka kongsikan satu buah fikiran, pengalaman yang begitu penting sekali bagi diri kita untuk mengetahui, untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Islam kita Singapura kelak insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, ingin sekali saya menjemput kedua-dua ahli panel yang berbahagia. Yang pertama Al-Fadhil Al-Ustaz Haji Harun Hassan Akhtar, dan yang kedua Tuan Haji Encik Muhammad Khair Muhammad Nur untuk sama-sama ke hadapan bersama saya. Baik. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita sebagaimana yang telah saya katakan tadi akan membincangkan sebuah cabaran yang dihadapi, yang sedang kita hadapi sebagai keluarga dan sebagai masyarakat Islam kita di Singapura khususnya. Dan untuk mengatakan tentang cabaran keluarga ni banyak sekali Banyak sekali cabaran keluarga yang kita sedang hadapi. Mungkin untuk mempertahankan pengukuhan keluarga Islam itu daripada terjadi perceraian, itu juga merupakan cabaran semasa. Daripada terjebak ataupun di dalam keluarga itu sendiri ada masalah marital rape. Kenapa boleh saya ingat marital rape? Kepaksaan suami terhadap isteri secara seks. Kemudian ada lagi penderaan suami dan isteri dan berbagai cabaran lagi yang dihadapi keluarga Islam sekarang. Tetapi cabaran yang kita nak bincangkan hari ini adalah lebih menyeluruh sebagai sebuah masyarakat, di mana kalau cabaran ini tidak ditangani, masalah ini tidak ditangani, maka dia akan menyebabkan satu implikasi yang tidak baik, bahkan menyebabkan kemurnian, kejernihan institusi keluarga itu secara amnya. Jadi alhamdulillah bukan saya yang ingin berkongsikan kepada anda bagaimana, apakah cabaran-cabarannya, bagaimana masalah-masalah itu hendak diatasi. Tapi pada hari ini kita dihadirkan dengan dua orang ahli panel kita. Yang pertama Al-Fadhil Ustaz Harun Hassan Akhtar. Selamat datang Ustaz ke Masjid Taqwa. Saya dengar Ustaz dah lama tak datang Masjid Taqwa ni. 10 tahun. 10 tahun, 2014, 10 tahun, 2000 tengah handsome masih handsome lagi, sihat lagi saya. Insya-Allah Ustaz. Selamat datang ke Masjid Taqwa. Saya tak boleh cakap selamat datang sebenarnya. Bukan rumah saya, ni rumah Allah Jadi itu kadang-kadang rasa bersalah sebagai penganjur forum ataupun syarahan. Jadi ahlan wa sahlan lah. Selamat datang juga. Jadi alhamdulillah kita dapat Ustaz Harun untuk hari ini berkongsi ilmu kepada kita, dan sedikit sebanyak latar belakangnya. Ustaz Harun
bergerak secara sendirian, tidak terikat mana-mana, tidak ya. Tetapi kita sedia maklum, mungkin sebahagian anda telah maklum, Ustaz Harun Asad Akhtar ni banyak sangat kepakarannya. Di antaranya yang kita maklum, kalau buka surat khabar berita harian tu 4 ekor niaga mesti dia. Berita harian bahagian ekonomi, kalau ada perancangan kewangan seminar, mesti Ustaz Harun Akhtar akan membentangkannya. Maknanya beliau seorang kepakaran, pakar di dalam bidang kewangan Islam. Selamat datang Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian ahli panel kita yang kedua juga tidak asing lagi, iaitu yang berbahagia Tuan Haji Encik Muhammad Khair Muhammad Nur. Beliau juga tidak asing lagi di kalangan kita, di radio ataupun di TV, seringkali bicarakan tentang keluarga. Dan boleh saya katakan Encik Muhammad Khair ni seorang social activist, boleh, ataupun seorang yang sangat aktif di dalam memperkasakan masyarakat Islam kita Singapura khususnya, dan khususnya di dalam bidang kekeluargaan lah. Kita dah sedia maklum kalau siapa yang kahwin dulu biasa masuk khusus rumah tangga, Encik Muhammad Khair Muhammad Nur, itu kita dah biasa dengar. Kemudian kalau kita dengar lagi simposium ataupun seminar mengenai keibubapaan, seksualiti remaja, semuanya Encik Muhammad Khair Muhammad Nur mempunyai pengalaman, dan saya sangat berbangga dan berbesar hati dapat beliau bersama kita di dalam membincangkan topik ini juga, kerana ia sangat relevan dengan pekerjaan hariannya, aktiviti hariannya. Sekali lagi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Encik Khair. Baik, tanpa membuang masa, tajuk yang diberikan adalah ilmu disanjungi, nilai dipegangi, keluarga dilindungi. Ada 3 ilmu disanjungi, nilai dipegangi, keluarga dilindungi. Untuk permulaan, saya ingin menjemput Ustaz Harun Hasan Akhtar untuk sama-sama berkongsikan kepada kita apakah nilai ataupun perkara-perkara yang perlu ada pada setiap keluarga Islam secara umumnya dalam menghadapi cabaran-cabaran semasa ini. Boleh testing? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Ustaz Maaz yang handsome lagi lawa. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Masjid Taqwa. Kenapa lama tak bagi saya untuk khutbah Jumaat? Pada Cik Muhammad Khair yang saya hormati, kami biasa bekerjasama ketika kami mengendalikan kursus rumah tangga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam belum makan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah makanlah tu, alhamdulillah. Apa khabar semuanya? Sihat walafiat? Baik. Macam tak kena hari ini. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul dalam Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan apa yang bakal kita bincangkan berikan manfaat pada diri saya dan anda semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang membezakan antara kita dengan makhluk-makhluk yang lain adalah kurnia ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anak Adam di mana mereka berada, kerana mereka ada ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk proses ilmu dan membezakan antara yang benar dan juga yang salah. Cuba ada lihat tentang kejadian Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sebelum Allah cipta Nabi Adam, malaikat telah sedia wujud. Demikian juga jin dan syaitan telah ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba untuk ingin mencipta satu makhluk yang lain daripada yang lain. Sampai malaikat bertanya pada Allah, ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, akan kau jadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah yang bakal membuat kebinasaan dan melimpahkan darah satu sama lain, sedangkan kami senantiasa bertasbih dan mengagungkan kamu ya Allah. Tapi Allah nak beritahu pada para malaikat, dia bukan sembarang makhluk, dia adalah makhluk yang mempunyai ilmu pengetahuan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah ajar Nabi Adam
berbagai nama-nama barang. Sebagian ulama bilang dia adalah nama segala penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang dia adalah nama-nama para nabi sampai nabi terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah berikan kemampuan ilmu atas malaikat, thumma aradahum 'alal malaika. Kemudian Allah bawa Nabi Adam alaihi salatu wasalam dan barang-barang yang telah diajar kepada Nabi Adam. Allah bilang, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Kamu berikan saya nama-nama barang ini kalau kamu adalah orang yang benar. Malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Tuhan, apa yang kami tahu melainkan apa yang kau telah ajarkan kepada kami. Yang ini Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam alaihi salatu wasalam, Allah telah mewajibkan atas mereka untuk memiliki ilmu, dan kitab rujukan mereka yang utama adalah kitab Allah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan telah kami turunkan Al-Quran hudan linnas sebagai panduan hidayat bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, agar mereka dapat menggunakan ia sebagai pembedaan antara yang hak dan yang batil. Artinya si Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panduan ilmu yang dia miliki, ia dapat jadi khalifah Allah di atas muka bumi ini, ketua dunia, dan juga dapat membezakan antara yang benar dan yang salah, dan pada masa yang sama melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyuruh pada benda yang baik dan menegar pada kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sejak dulu lagi beritahu pada kita bahawa zina itu adalah benda yang amat berbahaya. Allah bilang, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina kerana dia adalah fahisha, satu benda yang amat buruk. Zina, fornication, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Dan kini terbukti bahawa setiap tahun negeri di seluruh dunia melahirkan tidak kurang pada 300,000 anak-anak hasil zina. Tidak kurang pada 300,000 anak-anak hasil zina. Dan akhirnya banyak anak-anak tidak ada identiti yang tertentu. Mak bapak dia siapa? Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya jadi orang yang hilang haluan, buat segala apa yang dia inginkan, tidak berpandu pada Allah dan Rasul, buat suka hati, akhirnya jadi orang-orang yang rosak dan merosakkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semasa kecil kita disuruh untuk ada ilmu. Saya teringat masa ibu-ibu menimang anak mereka, tak tahulah Cik Khair dengan Ustaz pernah dengar atau tidak, mak-mak bilang timang tinggi-tinggi sampai cucur atap, belum tumbuh gigi dah pandai baca kitab. Jadi maksudkan kitab adalah kitab agama, kitab Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga life skill, kemampuan dalam kehidupan. Itulah doa mereka semasa mereka menggendong kita. Malangnya kadang-kala kita ada ilmu tapi kadang tak dapat nak mengamalkan lantaran interpretasi yang diberikan pada kita adalah salah semuanya. Masa saya kecil dulu, masa saya muda, itu jam mata saya hijau, handsome saya. Banyak makcik nak book saya jadi menantu, Ustaz. Saya tanya pada seorang guru saya, guru ngaji, Pak Guru, apa maksud idza syamsu kuwirat? Bila matahari menguncup ke dalam. Dia bilang, jangan tanya nanti jadi kafir, jadi murtad. Saya bilang, macam mana boleh jadi murtad? Dia bilang, banyak makan kuih makmur, kuih tat jadi murtad dah. Masya Allah. Dia bilang, senang aja Ron. Tu jangan dia bagi saya, Ron, buah apple letak di luar 1 minggu, kecutlah dia. Sama juga dengan matahari, bila matahari mengucup. Saya bilang, wahai Tuan Guru, matahari bukan buah, dia adalah bintang yang membakar. Rupanya Allah berikan anda satu signal ilmu yang amat tinggi sekali. Anda sampai dapat menghargai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Katanya bila matahari ini dia adalah bintang yang membakar dengan menggunakan 2 jenis gas, helium dan hidrogen. Helium
dan hidrogen. Kalau bahan bakarnya helium dan hidrogen banyak, dia seolah blasting, besar sekali. Tapi bila saat dia nak habis helium dan hidrogen, bahan bakarnya semakin depleted, semakin habis, dia akan give one last blast, lepas tu dia pun mengucup ke dalam dan dia akan menarik semua planet-planet dan bintang-bintang yang berdekatan dengan dia. Masya Allah, benda ini tak pernah saya terfikir. Lantaran guru-guru tafsir tidak pernah mengajar kita ilmu yang sebenar. Dia bilang matahari itu adalah macam buah apple, buah oren. Salah. Rupanya bila memiliki ilmu, anda memiliki ilmu yang bukan calang-calang ilmu, tapi ilmu yang amat luar biasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan anda memiliki ilmu, the next stage anda akan dapat adalah hikmah, kebijaksanaan, what we call as wisdom. Subhanallah. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang top sekali, siapa nama dia? Paling top, the first one. Siapa nama dia? Siapa nama dia? Dapat saya berikan anda 2 tiket pergi umrah, not now, 20 years down the road, kalau anda masih hidup. Siapa nama dia? Jika anda bijak bistari, silalah jawab soalan ini. Kaun hai? Yar? Man huwa? Siapa dia? Yara cakap Tamil. Yara siapa? Kaun hai Hindustan. Siapa nama dia? Hello Radio 2. Nama dia bukan Abu Bakar. Abu Bakar nama gelaran. Nama betul dia adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Nama Abu Bakar adalah nama gelaran. Orang yang awal-awal telah memasuki agama Islam. Alim, pandai, cerdik, luar biasa. Satu ketika baginda berada di atas mimbar, baginda telah berkata, ada seorang hamba Allah yang telah disuruh memilih antara dunia dan segala isinya atau sesuatu yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua para sahabat got no clue, tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia menangis. Why dia menangis? Apa? Yenne, kenapa dia nangis? Dia tahu baginda mengisahkan tentang diri baginda sendiri. Baginda ditawarkan oleh Allah dunia dan segala isinya yang fana atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dengan ucapan itu baginda memilih untuk berjumpa dengan Allah, menandakan baginda tak lama lagi akan menghembuskan nafas yang terakhir. He was the only one who cried. Dia adalah satu-satunya yang menangis bila semua orang tidak menangis lantaran mereka tidak memiliki wisdom daripada ilmu yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian juga bila anda memiliki ilmu, Masya Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan anda boleh buat analisa tentang ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti anda tidak akan mencuba segala yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang Allah telah berkata jangan minum arak. So what Ustaz, saya minum arak, saya tak mabuk. Masya Allah. Tidakkah anda tahu kalau anda buat research di negeri barat, kebanyakan yang berlaku kemalangan di jalan raya adalah berpunca daripada drunk driving. Orang yang memandu dalam keadaan apa? Mabuk. Masya Allah, it's proven. Dah dapat dilihat. Anda bila ponder semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dijadikan panduan bagi diri kita untuk melakukan apa yang betul dan menghindari apa yang tidak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, anda pernah dengar nama seorang lelaki nama Jurahil? Pernah tak? Jurahil, seorang ahli ibadat. Lalu baginda bilang, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Keutamaan orang yang alim atas orang yang ahli ibadat adalah umpama aku dengan sahabat yang paling rendah. Darjatnya amat luas dan besar sekali. Si Jurahil, seorang yang mungkin tidak memiliki ilmu. Ibunya datang, dia salat duha panjang-panjang. Mak dia pun fed up, mak dia balik. Akhirnya mak dia datang lagi, second day. Nampak Jurahil masih salat. Jurahil bukan tak perasan mak dia datang, tapi insist nak habiskan salat duha dia. Terus dia sembahyang. Sampai mak fed up, mak pun balik. Hari ketiga mak dia dah tak boleh angs. Apa pak tak boleh angs? Tak boleh angkat, kata Abi Sheikh. Tak boleh angs. Mak dia mendoakan agar anakku takkan mati sehingga ia diduga dengan apa? Wanita yang tidak baik. Maka baginda bilang, kalau si Jurahil faqih,
Kalau dia mengetahui ilmu, pasti ia meringkaskan salatnya atau berhentikan salat sunatnya dan mentaati ibunya. Tapi lantaran tahu ibadat tapi tak tahu ilmu, until you do all the wrong things, Anda melakukan benda-benda yang salah. Demikian juga dengan kehidupan kita sekarang ni, banyak masalah-masalah, gejala-gejala yang besar. Pernah kami masuk ke DRC, bukan saya seorang penagih dadah, jumpa orang-orang di selarang camp, Masya Allah. They kept blaming us. Dia orang salahkan kita lantaran apa? Punca mereka jadi penagih, punca mereka masuk jail. Saya bilang, tuan, kata orang Melayu ni, orang Melayu dia budaya. Dia macam cerita bangau o bangau. Apa kisah bangau o bangau? Bangau o bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus, ikan tak mau timbul. Suka salahkan orang. Orang tanya bangau, kenapa kurus? Bukan salah akulah, ikan tak mau timbul. Yang paling teruk sekali, perut boleh cakap ni. Perut, oh perut, kenapa engkau sakit? Macam mana aku tak sakit? Makan nasi mentah. Daripada awal hingga akhir, itu adalah budaya orang kita. Suka menyalahkan orang lain atas kesalahan yang kita lakukan, tapi kita tidak pernah nak introspektif diri kita, adakah kita yang benar atau kita yang salah. Tapi basic line adalah dia kena belajar ilmu, dapatkan panduan daripada kitab Allah dan sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengan ilmu itu. Pasti hidayat akan menerangi hidupnya dan insya-Allah ia akan terpimpin di mana saja ia berada. Masa itu jam umur saya 18 tahun. Sebelum masuk army, Mr. Khir, Ustaz, saya diundang ke London. Kawan nak celebrate Christmas lah. Masya Allah, sejuknya. Saya tu jam pakai necktie, kancong kan. Semua orang pakai necktie dengan coat. Saya pun pakai necktie. Kawan abang saya panggil banyak kawan-kawan dia. Dan banyak saya lihat orang-orang yang agak gentleman like, agak usia 60 tahun, betul-betul macam gentleman tau. Mereka mendekati saya, tu jam saya pipi licin sekali. Licin bak sutra. Kemudian dia bilang, how are you handsome man? Handsome young man? Saya, I'm fine, thank you very much. Kemudian dia bilang, let me adjust your necktie. Rupanya ada udang di sebalik masa dia. Saya pun bangun, kita ni innocent, naif. Lepas dia adjust, lepas tu dia nak pegang saya punya apa? Badan. Wah, saya bilang, sir, you do this again, I punch your face. I punch your face.